Di sini yang kita nak kena faham. Bila kita faham betul-betul kan, macam dia kata barang berharga usah ditelan usia. Memang dah ditelan usia benda ni. Sebab apa? Kita tidak memahami. Sebenarnya yang kita nak kena faham betul-betul yang dikatakan telan usia ni, yang kita nak kena faham langsung tidak diguna. Sebab apa? Kita tidak faham. Sebenarnya simbolik ni nak bagi tahu pada diri kita sendiri. Kerana dalam diri kita ini sendiri telah ditelan usia kerana kita tidak memahami akan diri kita sendiri. Sebab apa? Dalam diri kita ni kita tak pernah usia. Hanya kita tayang diri kita tapi kita tak kenal diri kita. Macam tu juga yang katakan keris. Kita selalu tayangkan keris tapi adakah kita kenal apa itu keris? Jadi di sini yang dia nak bagi tahu pada kita sebenarnya jangan kamu tayangkan. Bila kamu tayangkan kamu tidak kenal, kamu akan jadi rugi dan sia-sia. Begitu kat diri kamu. Kamu selalu tayangkan diri kamu tetapi kamu tidak kenal siapa akan diri kamu. Macam tu juga sebenarnya nak beritahu pada kita keris ni dia nak bagi tahu sampai ni macam ni. Kalau faham betul-betul sampai ni huruf apa sebenarnya. Assalamualaikum. Salamun kalami Rabbi Rahim. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Ada Sarung yang dinyanyikan oleh kumpulan Wings. Liriknya ditulis oleh Arwah Lolok. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Tunjukkanlah aku jiwa yang mulia, dia yang bergelar namanya si Paripurna. Akan ku tunjukkan wajah yang bersinar, cermin yang menyuluh di rimba nestapa. Baik, apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ini? Tunjukkanlah aku jiwa yang mulia, dia yang bergelar namanya si Paripurna. Akan ku tunjukkan wajah yang bersinar, cermin yang menyuluh di rimba nestapa. Dekat sini lirik ni kita nak kena faham apa yang dia nak bagi tahu pada kita. Sebenarnya dia nak tunjuk asal muasal diri kita, iaitu wahai jiwa-jiwa yang tenang, iaitu jiwa. Setiap manusia ada memiliki jiwa, tidak kira apa sekalipun. Selagi ia bergelar manusia, ia tetap ada jiwa. Dekat sini apa yang kita nak kena ambil faham dalam lirik ni, dia ada kata tunjukkanlah aku jiwa yang mulia. Kita sebagai kita ambil contoh 5 anak tangga rumah Melayu. Orang Melayu dulu kalau buat rumah dulu dia mesti ada anak tangga. Sebagai contoh kalau kita tahu orang dulu dia ada buat rumah macam rumah yang apa yang kita tahulah. Sebagai contoh lah kita ambil rumah. Lepas tu dekat sini dia akan ada buat tangga. Dalam tangga ni ada setengah bilangan, dia ada buat 5 anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dekat sini yang kita nak kena faham betul-betul, dia ada buat rumah 5 anak tangga, nak memberitahu pada kita. Contohlah ni. Okey, dia nak memberitahu pada kita 5 anak tangga. Kenapa 5? Dekat sini dia nak memberitahu kepada 5 anak tangga. Biasa rumah yang dulu dia tangga paling bawah dia adalah besar, lepas tu makin atas makin kecil. Kenapa? Untuk kita mendapatkan jiwa yang paling atas dekat situ. Sebenarnya jiwa yang pertama mula dia panggil kat situ amarah. Dekat kedua dia bagi tahu kat situ laumah. Yang ketiga dia bagi tahu kat situ mulhamah. Yang keempat dia bagi tahu mutmainah. Yang kelima dia bagi tahu rodiah. Dekat situ dia nak bagi tahu amarah, laumah, muhamah, mutmainah, rodiah. Dekat sini 5 anak tangga. Dia nak beritahu pada kita dekat sini dia anak tangga ni dia ibaratkan gambaran pada kita iaitu jiwa. Jiwa iaitu jiwa manusia itu sendiri. Gambaran dia di situ. Sebab tu orang dulu nak beritahu dia pada kita cara Melayu dulu untuk diri itu sendiri, iaitu gambaran dia kepada anak tangga untuk jiwa, mengingatkan diri itu sendiri.
supaya kita tahu sebenarnya jiwa tu ke mana. Yang kita selalu berperingkat-peringkat untuk kita membesarkan hati kita sendiri. Dekat sini yang kita nak kena faham, marah ni macam mana, laumah ni macam mana, mulhamah ni macam mana, mutmainah ni macam mana, rodiah ni macam mana. Dekat sini dia ada 5 anak tangga. Dekat sini dia dah ada 5 anak tangga, barulah kita akan faham. Oh, rupanya dekat sini 5 anak tangga dia nak beritahu pada kita jiwa-jiwa yang tenang. Dekat sini jiwa, supaya kita tahu kita menempuh benda ni macam mana, supaya kita dapat faham. Sebenarnya dia nak beritahu pada kita jiwa itu supaya kita menuju melangkah step by step. Tahulah macam kita sebagaimana yang kita tahu jiwa amarah ni macam mana, jiwa laumah ni macam mana, mutmainah macam mana, Muhammad macam mana, rodiah ni macam mana. Jiwa tu supaya kita menempuh. Kita kena tahu dari step by step. Kita tak boleh terus lompat. Kalau dia sebab tu dia ada rumah tu daripada step yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Supaya kita dapat faham. Sebagaimana yang kita tahu dalam jiwa-jiwa ni, dalam surah Al-Quran pun ada mengatakan dalam tangga yang pertama macam nafsu amarah, dia ada beritahu surah Yusuf ayat 53, Al-Baqarah ayat 10, Al-Fusilat ayat 51. Lepas tu peringkat yang kedua pula dia ada pula cakap dalam nafsu lawamah, iaitu dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, Al-Baqarah ayat 120 dan 145. Lepas tu peringkat ketiga pula dalam jiwa muhalmah. Dekat sini dia ada bagi tahu jiwa macam mana supaya kita kena faham dalam surah Al-Matahri ayat 7, 8, 9, 10. Kat situ dia ada beritahu. Lepas tu surah yang keempat dia ada beritahu pula surah Mutmainah, jiwa yang tenang ni. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, surah Al-Fat ayat 27. Lepas tu rodiah ni yang kelima, yang paling tinggi, iaitu apabila kita dapat tahu sebenarnya dekat situ jiwa yang bergelora dengan cinta, iaitu bersama zat Tuhannya dalam surah Al-Baqarah ayat 115 yang dia mengatakan ke mana kamu berpaling, di situ wajah Allah. Dekat sini yang kita nak kena faham. Jiwa-jiwa kat sini, yang jiwa yang tenang ini, rodiah ni, sebab apa dia telah meliputi, iaitu bersama zat dengan Tuhannya. Ke mana kamu berpaling, di situ wajah Allah. Dekat sini berperingkat, dia nak beritahu kepada kita peringkat-peringkat untuk nafsu untuk naik, iaitu kita punya kefahaman tu di situ. Amarah ni pun kita tahu dia punya nafsu ni macam mana, dia punya bengis dia tu macam mana. Dekat situ yang kita nak kena faham. Ada setengah rumah pula dia lagi peringkat, dia ada setengah rumah tu dia anak tangga dia tinggi sedikit. Sebagai contoh macam tadi kita kata ni 5. Kenapa 5? Ada setengah kata 5 ni, ada yang kata rukun Islam, ada yang kata rukun Islam, macam-macam kefahaman. Yang tadi kita kata nafsu, yang ni kita kata rukun Islam pula. Rukun Islam pertama, kedua, tiga, empat, lima, macam tu. Tetapi ada setengah rumah agak dia bukan 5. Ada setengah rumah dia bagi 7. Tangga, 7 anak tangga. Macam kita tadi ada 7 nafsu, tapi yang ni kita katakan 7. Masa 5 tadi kita ada kata amarah, laumah, muhalmah, mutmainah, rodiah. Yang ke-6 dia ada kata madiah. Yang ke-7 kamaliyah. Kamil, iaitu sifat kamil, mukamil. Macam tu. Dia 7 peringkat. Macam tu dia ada 7 tangga, anak tangga tu supaya kita kefahaman. Sebab tu orang dulu Melayu dulu dia buat benda ni simbolik untuk kita, untuk mengingatkan diri kita macam mana supaya kita sentiasa belajar. Manusia ni sentiasa belajar. Selagi dia tetap belajar, walaupun umur dah berapa pun dia tetap akan belajar. Walaupun dia dah belajar benda tu berpuluh tahun pun belum tentu dia boleh faham. Dekat sini yang kita nak kena faham, 7 nafsu ni dia memberitahu pada kita. Macam nafsu ke-6 tadi dia kata nafsu mardiah, surah An-Nahl ayat 96, iaitu nafsu yang berputar redha, tenggelam dalam fana. Bab ni memang orang kata dia kalau ikutkan dalam zikir dia kalau zikir dia meliputi, zikir tu dia tidak di lidah dan tidak di hati, dia telah meliputi, iaitu zahir dan batin. Itu yang ke-6, iaitu nafsu mardiah. Sebab apa? Dia dah tahu mana makam tu. Ini yang dia katakan makan tanafas. Dekat situ ada zikir nafas dia apa tu semualah. Lepas tu dia masuk kat peringkat yang ke-7, nafsu yang paling tertinggi, iaitu nafsu kamaliyah. Nafsu kamaliyah ni iaitu nafsu kamil mukamil. Dia lebih tinggi daripada langit. Iaitu jadi insan kamil mukamil. Sesungguhnya hati kamu itu berada di antara dua jari Allah Ta'ala.
Allah akan membolak-balikkan hati sesuka hati dia. Itu dekat situ. Sebenarnya Tuhan itu yang tahu sendiri hati itu macam mana. Jika kamu kenali Tuhan itu, maka kamu akan tahu siapa hati dan jiwa kamu itu sebenarnya. Tetapi di sini kita nak bagi tahu pula, ada yang kata tujuh petala langit, 7 petala bumi, macam tu. Ada setengah pula tangga. Macam tadi kita kata 5. Ini ada setengah tangga tu pula dia lagi tinggi. Tadi 5. Lepas tu dia ada pula tangga ada sampai 9. Kenapa 9? Ada setengah pula tangga tu dia bagi sampai 9. Tadi kita kata 5, lepas tu kita kata 7. Ni dah kata 9. 9 ni dia nak kata apa pula? Yang dia katakan adalah wajah manusia itu sendiri, iaitu wajah diri manusia itu sendiri. Apakah itu 9? Bab ni bila seorang tu berguru dia tahu. Tanyalah pada guru kamu, suruh kamu bukakan guru kamu tanya pada guru kamu supaya kamu akan faham. Benda ni kita nak tahu, kita kena ada berguru. Dekat sini 9 ni dia ada melambangkan pada diri manusia itu, wajah manusia itu sendiri. Dekat sini. Tetapi ada setengah pula bila kita tengok dalam rumah, dia ada setengah tu dia ada taruh tempayan dekat luar kan. Biasa kita nak tempayan. Tempayan ni biasa orang kat luar tu ada ni tempat letak air kan. Dia ada setengah tu tempat tempayan dia letak air. Lepas tu dekat luar tu tempat yang nak cedok air ni dia ada panggil apa nama dia, batuk. Dekat sini tempat yang nak cedok air yang biasa kita tengok orang dulu buat, yang biasa kita masuk rumah mesti basuh kaki. Kenapa? Apa yang simbolik dia nak bagi tahu pada kita? Rumah, tempayan dengan batuk. Biasa kita tahu fikir orang masuk rumah kan cuci kaki, kotor lah apa semua. Tapi kita kena faham apa yang dikatakan tempayan. Tempayan ni apa yang dia nak bagi tahu pada kita sebenarnya? Tempayan ni. Biasa kita tengok dalam tu ada air, tapi di dalam air tu dia nak memberitahu pada kita sebenarnya dalam tu ada perbendaharaan yang tersembunyi, iaitu air. Air itu dia nak tunjukkan sebagai ilmu. Batuk ni sebenarnya kamu kena pergi ambil air tu. Nak cedok air mesti pakai batuk tu ambil air. Dekat situ dia batuk ni dia nak beritahu pada kita mencari ilmu. Mencari ilmu. Tempayan ni adalah ilmu. Kamu mesti mencari ilmu sebelum kamu nak masuk ke rumah itu sendiri. Bila kamu dah tahu dia punya peringkat ni, oh macam ni rupanya simbolik benda ni. Ini mencari ilmu. Tempayan ni ilmu, iaitu peneraan Allah yang tersembunyi. Dekat situ yang kita nak kena faham. Lepas tu dia ada bagi tahu pula simbolik-simbolik dia, sebab dalam surah pun Al-Quran pun ada mengatakan dalam surah Luqman ayat lepas tu surah Al-Kahfi ayat 109. Dekat situ yang kita nak kena faham. Dekat sini tempayan dia nak bagi tahu pada kita penderaan Allah yang tersembunyi, nak bagi tahu pada kita batuk-batuk, batu tangga, batu rumah, apa simbolik dia. Kita kalau nak masuk apa rumah pun membersihkan kaki kita, ya sebenarnya dia nak memberitahu pada kita untuk menyucikan dengan ilmu tu. Diri kita ni hendak disucikan dengan ilmu. Dekat di sini. Ilmu apa? Ada berperingkat. Lepas tu naiklah anak tangga. Bila kamu sampai ke rumah, hakikat rumah itu sebenarnya nak melambangkan kepada diri kamu. Dia nak beritahu ini rumah, satu benda yang sangat besar, iaitu di dalam diri kamu itu sendiri. Dia nak memberitahu pada kita, dan rumah ni bila kita masuk, maksudnya kita telah sampai kepada hakikat kita, iaitu asal muasal diri kita. Dia telah nak memberitahu kepada kita saling ingat mengingati. Sebab tu orang Melayu dulu buat simbolik benda macam ni untuk mengingatkan diri kita itu sendiri. Tangga ni apa tahap dia. Lepas tu kita nak masuk ke rumah. Bila kita sampai masuk ke rumah, kita sampai capai hakikat diri, sebenarnya diri itu sendiri. Dia nak memberitahu pada kita rumah ni. Apabila kamu faham rumah ini apa, iaitu dia akan kata kalbu. Dia memberitahu pada kita di situ. Bila kamu sampai ke rumah, kamu masuk rumah macam mana pun dia telah sampai. Dia macam mana pun dia akan sampai. Kenapa kalbu? Sesungguhnya Tuhan itu mengatakan, aku hanya memandang hati kamu, aku tidak memandang kepada luaran kamu, pangkat kamu, darjat kamu, apa sekalipun. Aku hanya memandang hati kamu. Sebab tu dia ada peringkat. Banyak simbolik di sini orang Melayu memberitahu pada kita sebagai kita bangsa Melayu, untuk kita kena faham. Ini simbolik dia. Sebab tu dalam lirik dia ada katakan, tunjukkanlah aku jiwa yang mulia. Di sini dia dah memberitahu. Lepas tu dia yang bergelar namanya si paripurna, iaitu diri kamu. Bila kamu kenal, dia akan kutunjukkan wajah yang bersinar. Bila kamu telah mengenali apa simbol rumah ni, walaupun kamu telah mengetahui macam dia katakan 5 anak tangga tadi, nafsu radia, ke mana kamu paling di situ wajah Allah, kamu telah bersinar, telah melihat Tuhan itu sendiri, barulah kamu akan tahu. Dia macam lirik dia ada katakan, cermin yang menyuluh di rimba nestapa.
iaitu diri kamu sendiri. Bila kamu telah mencapai nafsu, iaitu nafsu yang bertujuan itu kamiliah, nafsu semua, nafsu kamil mukamil. Bila kamu telah mengenali akan diri kamu itu, baru kamu akan faham sebenarnya simboliknya dia nak apa, yang nak memberitahu kepada kita. Dekat sini yang kita nak kena tahu, supaya kita faham simbolik rumah itu. Bila kamu telah memahami simbolik orang dulu buat rumah macam ni, betapa syukurlah kita sebenarnya. Dia banyak memberikan kaitan, iaitu kan tauhid itu sendiri kepada diri kita. Bila kita tahu benda itu, dia mengajar pada diri kita sendiri betapa besarnya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala itu dengan simbolik yang teramat luas, yang dengan isyarat-isyarat yang nyata sendiri. Ini sebenarnya lirik yang kita nak kena faham. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Bagi yang menambahkan cinta, akan hilanglah rasa-rasa. Bagi yang menambahkan makna, akan terlerailah rahsia. Apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ni? Dia ada kata bagi yang menambahkan cinta akan hilanglah rasa-rasa, bagi yang menambahkan makna akan terlerailah rahsia. Sebenarnya apa yang kita nak kena ambil faham? Dekat sini memang besar, cukup besar untuk orang yang betul-betul nak belajar kenal akan diri dia sendiri. Dekat sini yang apa yang kita nak kena tahu, seseorang itu apabila telah mengenal akan diri dia sendiri, dia tidak akan ada keluh kesah, dia tidak akan ada terasa sedih, dia tidak akan rasa sesat. Sebab apa? Dia telah mengenal akan diri dia. Sebagaimana lirik dia ada maksudkan, bagi yang menambahkan cinta akan hilanglah rasa-rasa. Bila orang telah mengenal akan diri dia, yang betul-betul kenal, tapi dia tidak akan ada keluh kesah. Tetapi jika ada yang kenal diri tetapi dia keluh kesah, sebenarnya dia bukan mengenal diri. Walaupun dia kenal diri, tetapi dia tidak akan kenal diri dia. Kerana yang dia kenal itu adalah konsep diri, tetapi dia tidak mengenal diri dia. Dekat situ yang beza. Ada orang kenal diri dengan yang telah mengenali diri dia. Sebab dia ada kata, man arafa nafsahu faka arafa rabbahu, wa ma arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa yang kenal dirinya, maka kena akan Tuhannya. Tak kala ia kenal dirinya, maka binasalah dirinya. Kat situ yang kita nak kena faham. Kita belajar untuk kenal diri atau mengenal konsep. Dalam diri itu pun ada konsep, dan kenal diri itu pun tidak ada konsep. Tetapi yang kita nak kena faham, kenal diri, sebenarnya diri itu macam mana. Kat situ yang kita nak kena faham. Sebagai contoh, kita ambil satu kisah. Sebagaimana yang kita tahu kisah dalam kita dan sinonim dalam masyarakat Melayu Nusantara, dia ada katakan Hamzah Fansuri. Dekat sini siapa yang kenal Hamzah Fansuri? Kalau tak kenal Hamzah Fansuri, sedih Sebab Hamzah Fansuri ni yang terkemuka dalam ahli sufi Nusantara besar. Dia yang mula-mula yang bawa banyak main puisi ketika itu. Okey, Hamzah Fansuri ni dulu dia ni seorang yang berdagang. Memang dia cari ilmu itu sampai dia mencari satu kepuasan ilmu, sampai dia pergilah. Dia duduk dekat Kudus, iaitu Indonesia. Dekat Indonesia tu dalam Kepulauan Jawa, dekat Barus tu Nusantara Utara, dekat Kudus tu Pulau Jawa. Dia duduk di situ dan dia berpindah naik perahu, dia mencari ilmu dia dari sampai Baghdad. Lepas Baghdad dia pergi Mekah, dia pergi Madinah. Dia mencari ilmu, iaitu ilmu yang itu sampai mengenal. Tetapi apabila dia telah mencari ilmu, dia cari, tapi sampai dia rasa dia tidak ada satu kepuasan. Last kali dia balik. Macam tadi kita kata, dia daripada tempat rumah dia, daripada Kudus, lepas tu dia pergi ke Baghdad naik perahu tu. Dia naik perahu, lepas dia naik perahu dari Baghdad, lepas tu dia pergi ke Mekah. Lepas dia pergi ke Mekah, dia pergi mana? Madinah. Lepas tu dia dah tak dapat, dia balik ke tempat dia balik, iaitu dia pergilah ke Barus. Lepas dia Barus, dia pergilah ke rumah dia balik, iaitu Kudus. Dekat mana? Barus ni macam saya katakan tadi, Barus ni Sumatera Utara. Macam Kudus ni Pulau Jawa. Dekat situ dia mulalah mencari ilmu. Sebenarnya dia gagal untuk memahami apa yang dia nak cari. Walaupun dia telah belajar ilmu mengenal diri, tapi dia tidak faham. Belum rezeki untuk dia faham. Ada yang belajar mengenal diri tetapi tidak faham. Kerana apa? Belum direzekikan untuk dia faham. Jadi hendaklah kamu bersungguh-sungguh dan istiqomah. Dekat sini yang kita nak kena faham betul-betul. Ada orang belajar kenal diri tetapi dia tidak akan faham kenal diri itu sendiri. Tetapi kita nak kena faham bersungguh-sungguh diri itu macam mana. Diri itu semua boleh kata kenal diri. Ilmu mengenal diri itu macam ni, macam tu, macam ini. Tetapi yang kata kenal diri itu macam mana? Sebab tu Muhammad Rasulullah SAW ada mengatakan di situ, yang mengenal tu hanya bersikit, yang bersangka itu banyak. Kenal tu sedikit je. Tapi itu yang kita nak kena faham. Okey, macam mana yang kita tahu Hamzah Fansuri, dia mencari Tuhan. Dia sampai daripada Baghdad, Mekah, Madinah, sampai ke Barus, ke Kudus, sampai dia balik ke rumah asal dia balik. Lepas dia dah balik tu ke rumah dia, dia rasa dia tak dapat, dia tidak memahami, dia gagal. Sampai dia rasa tak
tak dapat apa yang dia pergi tu, tetapi dia usaha untuk faham. Tapi sampai dia ada mengatakan dalam dia punya puisi, dia bila dia masuk ke rumah dia, ya, dia masuk ke rumah tu, dia akan faham satu benda. Tiba-tiba dengan sendirinya dia memahami apa yang dia fahami di situ. Dia ada mengatakan dalam puisi dia, Hamzah Furi, di dalam Mekah mencari Tuhan di dalam Kaabah, dari Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya terdapat di dalam rumah. Dekat situ yang kita nak kena faham. Sampai dia ada kata dia pergi ke Mekah, sampai mencari Tuhan di dalam Kaabah, tidak ada. Tetapi lepas dia balik ke rumah dia, memang terlalu payah, tetapi akhirnya berada di dalam rumah. Sebab apa? Apa yang dia faham di situ. Kerana apa? Bila dia masuk ke rumah dia, dia masuk ke rumah yang rumah ni di sini, dia akan faham sendiri. Dengan sendirinya dia akan faham. Dia nak memberitahu kepada kita rumah ni macam mana. Macam Hamzah Feng Suri, apabila Hamzah Feng Suri pun masuk ke rumah, apabila telah dia masuk ke rumah, dia akan faham di situ. Macam dia dikatakan dalam puisi dia tadi, dia mencari Tuhan daripada Mekah ke Madinah, memang terlalu payah. Bila dia balik ke tempat dia dari Barus ke Kudus, terlalu payah, akhirnya berjumpa di dalam rumah. Apa yang dikatakan di dalam rumah? Rumah ni apa yang macam kita katakan sinonim tadi dalam Melayu, yang kita nak boleh faham, simbolik rumah itu adalah kalbu. Sebab Hamzah Feng Suri dia baru dapat memahami itu dengan sendirinya di dalam diri dia sendiri. Hanya diri itu yang mengajar sendiri. Sesungguhnya Tuhan itu memberi faham dengan akan kehendaki dia sendiri. Dekat situ, lepas dia dah dapat faham tu, baru dia dapat tahu, rupanya macam ini yang dia katakan sebenar-benarnya, tidak berputus-putus. Rupanya Tuhan itu melihat di dalam kalbu kamu itu sendiri. Semua orang boleh mengatakan Tuhan itu hanya melihat kalbu, tetapi bagaimana dia melihat, bagaimana keadaan dia melihat. Di sini yang kita nak kena faham. Kalbu tu, setiap manusia tu, kalbu tu tidak pernah berputus-putus. Macam mana yang kita bincangkan tadi, ada 7 nafsu, ada 5 nafsu, dia ada betul sifat rodiah, madiah, kamaliah. Situ sebenarnya kita nak kena faham. Tetapi apabila kita telah memahami benda itu, jadi dia akan tahu sebenarnya penghujung dia last sekali kalbu itu sendiri. Kerana Tuhan itu hanya melihat kalbu kamu itu sendiri. Dia tidak akan memandang. Kerana orang yang tidak memahami, kerana orang yang tidak menghukum, dia lebih hebat daripada Tuhan. Kerana apa? Dia tidak nampak kalbu dia sendiri. Kalau dia telah mengenali akan kalbu dia, dia tidak ada akan terasa nak menghukum orang. Kerana apa? Apa yang kau ada kalbu, apa yang aku ada kalbu, walaupun cara kau berbeza sekali macam mana pun, walaupun kau punya adab beradab sekalipun lain, tetapi kalbu itu Tuhan tetap melihat. Sesungguhnya Tuhan itu maha mengetahui segala isi langit dan bumi, sekalian alam. Di sini yang kita nak kena faham. Lepas dia dah memberitahu pada kita, bila kita dah faham, bila dah kenal, dah jumpa Tuhan ni, dah kenal ni, dia dalam kalbu ni, kenapa kaku? Kamu nak jumpa Tuhan, tetapi bila kamu telah jumpa Tuhan, kenapa kaku? Dah kenal, kenapa kaku? Sebab apa? Kat sini yang kita nak kena faham betul-betul. Kerana apa orang tidak memahami? Bila mereka telah memahami, maka mereka tidak akan berhijab. Tetapi jika mereka seorang itu telah mengenali, dia akan tahu rupanya dalam diri dia sentiasa ingat Tuhan, walaupun sepanjang masa. Sebelum saat itu dia telah mengingat, bukan sesaat, sebelum sesaat dia telah mengingat Tuhan itu sendiri. Tuhan itu akan ingat akan diri dia sendiri. Bukan kamu yang mengingat, hanya Tuhan itu yang mengingat akan diri dia sendiri sebelum sesaat. Tapi bila kamu telah mengenal akan diri itu, rupanya diri itu berada di depan mata. Bila dia telah berada di depan mata, kenapa kaku lagi? Kenapa? Adakah bila kamu kaku masih lagi berhijab? Kat situ yang kita nak kena faham. Rupanya kita terhijab. Hijab dengan apa sebenarnya? Sebab apa kita tidak faham? Sebab tu benda ni kena ada guru. Bila kamu telah ada guru, baru kamu akan tahu sebenarnya benda ni nak macam mana. Tetapi bila kamu telah mengenali, jangan sesekali kamu mengaku. Jika kamu mengaku diri kamu itu Tuhan, syirik. Kat situ kita kena faham. Bila kamu mengaku diri kamu Tuhan itu syirik. Bila kamu bercerai pun bersyirik. Bila kamu bersekutu tak bersyirik. Bercerai, bersekutu, mengaku tetap syirik. Kat situ kamu nak kena faham. Jadi macam mana? Sebab tu dia ada katakan laisa kamitslihi syai'un. Kat situ yang kamu nak kena faham. Laisa kamitslihi syai'un ni macam mana? Bila kamu telah mengenali akan laisa kamitslihi syai'un, baru kamu akan tahu benda itu macam mana. Benda ni betul-betul kena ada berguru. Bila kamu betul-betul berguru, baru kamu akan faham. Mengaku pun tidak boleh, bersekutu pun tidak boleh, bercerai pun tidak. Sesungguhnya dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Bila kamu telah memahami akan itu, baru kamu akan faham. Sebab tu dia kena ada berguru. Setiap apa manusia itu, dia kena ada disiplin, iaitu ilmu, adab, tertib. Bila benda ni kita dah ada, dia akan ada disiplin ilmu, iaitu bertemu dengan guru, berhadapan dengan, bertemu lutut. Bila kamu tu dah tahu, dia akan berbai'ah. Bila kamu akan tahu benda tu, baru kamu akan faham sebenarnya disiplin ilmu itu
tersangat penting. Ada orang belajar tapi tidak ada guru, maka dia tidak ada disiplin ilmu. Hanya guru itu pada buku. Jadi bila berguru dengan buku, siapa guru kamu? Yang faham akan faham sendiri. Dekat situ yang kita nak kena faham. Lepas Hamzah Funsuri dia dah telah memahami benda ni, dia ada mengatakan dalam puisi dia lagi, syurga yang hilang, Adam Sufi diharu syaitan, di dalam syurga berbunga raihan, datang ke dunia ke Bukit Silan, mabuk akan hawa terlalu hairan. Dekat sini yang kita nak kena faham betul-betul. Apabila kamu telah akan faham mengenali akan diri kamu, maka dengan hawa itu terpesona. Sebab tu dia adakan hawa. Dekat situ dia akan faham apa semua. Kat situ Hamzah Funsuri dia telah fana, dia telah karam di situ, dia telah faham sebenar-benarnya di situ. Lepas tu dia ada bagi tahu pula apa dalam lirik dia, ada mengatakan bagi yang menambahkan makna akan terlerailah rahsia. Apabila seseorang itu telah mengenali akan diri dia, dia telah memahami rahsia-rahsia itu, dengan sendirinya rahsia itu akan mengajar. Macam mana yang kita katakan tadi, apabila seseorang itu telah mengenali dirinya, maka dengan rahsia diri itu dia akan mengajar balik. Ada orang belajar kenal diri tapi tidak ada rahsia. Dia bukan kenal diri, dia belajar kenal konsep. Kat situ yang kita nak kena faham. Dan lirik ni dia menegaskan macam mana pun kita kena kenal diri kita dengan sebenar-benarnya, bukan kita mengenal konsep. Jadi di situ kita perlu ada berguru. Bila kamu ada berguru, kamu akan faham dengan sendirinya. Sebab tu yang kita kena ada disiplin ilmu. Macam mana pun dalam kisah Hamzah Funsuri penuh pedoman pada kita sebenarnya. Dia nak belajar tu sampai ke sana. Kita ni macam mana? Tidak ada kesungguhan, baru belajar sedikit dah telah menghukum orang. Dekat situ silap kita. Kita nak kena belajar macam mana pun dengan diri kita sendiri. Walaupun ikut orang, jangan jadi pengikut. Bila kita ikut orang, akhirnya kita jadi pengikut. Dekat situ yang kita nak kena faham. Dan lirik ni dia ada memberitahu pada kita, dan kisah dia pun juga, dan Hamzah Funsuri memberitahu pada kita, hendaklah kita belajar bersungguh-sungguh. Bila kamu telah mengenali akan diri kamu, kamu akan faham. Bagi yang menambahkan cita, akan hilanglah rasa resah. Kamu dah tak peduli apa semua apa orang nak kata, kerana kamu telah faham apa itu sendiri. Kerana kamu nak belajar kenal diri, itu adalah diri kamu, bukan ikut para ulama. Kalau kamu ikut para ulama pun, kamu akan jadi pengikut. Kamu nak kenal diri pun, kamu kena ada guru. Bila kamu dah ada guru, kamu akan tahu benda itu berjalan dengan sendiri. Guru itu hanya bagi kamu satu peta, dan bagi satu kamu perahu, kamu akan berlayar mencari akan diri kamu sendiri. Yang mencari itulah yang dicari. Jadi macam mana yang nak dicari? Kat situ kita nak kena faham. Lepas tu dia ada kata pula, bagi yang menambahkan makna akan terlerailah rahsia. Rahsia tu yang sebenar-benar. Dan diri manusia itu ada satu rahsia yang tersangat tersembunyi, iaitu pengenalan Allah tersembunyi. Memang tersangat hening, lagi suci, yang kamu tak dapat nak bayangkan. Kerana dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Bila kamu akan mengalihkan diri kamu, bahawa kamu akan sedar sebenarnya kamu itu siapa. Bila kamu telah sedar kamu itu siapa, tidak ada mengaku, tidak ada bersekutu, tidak ada bercerai. Kerana dia telah memahami, dia meliputi sekian alam. Bila kamu telah mengenal diri kamu, kerana nyatanya di situ setiap kaum itu ada rasulnya. Kerana kamu tidak akan kenal rasulnya, maka tidak akanlah kamu akan kenal diri kamu. Kerana jalan rasul, Allah dan rasul itu membawa jalan kebenaran. Jadi nyata itulah di situ. Sebenarnya itu lirik tu yang dia nak cakap. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Seorang pun takkan hampa, yang suci ataupun yang durja, yang datang berbau tanah, yang sampai dalam cahaya. Kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ni, dia ada katakan macam mana yang kita katakan lirik itu tadi. Seorang pun takkan hampa, yang suci ataupun yang duja, yang datang berbau tanah, yang sampai dalam cahaya. Sebenarnya ayat ni terlalu sempoi. Kerana apabila seseorang itu kenal asal muasal diri dia, kerana apabila seseorang itu telah kenal akan diri dia, kenal asal dia daripada mana, baru dia akan tahu sebenarnya tidak ada hampa. Bila dia dah telah mengenal seorang pun takkan hampa, yang suci ataupun yang duja, tak kira kamu macam mana sekalipun, kenal ke tak kenal ke, tapi macam mana pangkat kamu sekalipun, tapi apabila kamu telah mengenal akan diri kamu, bahawa kamu akan tahu sebenarnya dia macam mana. Sebenarnya dalam diri ni dia nak beritahu pada kita, apabila kamu telah mengenal akan diri kamu itu sendiri, tak kira lah yang suci ke, yang duja ke, bila kamu kenal, bila kamu dah kenal akan diri kamu, baru kamu akan tahu sebenarnya dia macam mana, yang suci ke, yang duja ke. Sebab apa? Kamu tahu asal muasal diri kamu. Asal muasal diri kita yang kita tahu, sebagaimana yang kita tahu, yang kita ni asalnya daripada tanah. Persoalannya sekarang, tanah yang mana? Tanah dari mana? Tanah yang mana? Adakah tanah yang kamu yang berpijak ini? Sebenarnya tanah yang kamu pijak ini bukan yang tanah yang kamu dijadikan. Kerana tanah yang kamu dijadikan itu adalah suci, hening, lagi suci, menyucikan. Kerana apa? Apabila seorang itu telah mengenal akan diri dia, dia tahu sebenarnya macam mana. Dia telah mengenal diri dia, dia akan tahu
dia tidak akan terasa sia-sia, kerana apa yang dia pandang semuanya yang maha suci, yang suci lagi suci, menyucikan, kerana dia telah mengenal akan diri dia, kerana dia telah tahu ke mana kamu berpaling di situ wajah Allah, kerana dia telah mengenal diri dia sendiri. Kerana apa? Dia telah tahu sebenarnya asal muasal diri dia macam mana. Dekat situ dia akan faham sesungguhnya Tuhan menciptakan itu tidak ada sia-sia, tidak pernah sia-sia, kerana dia telah memahami macam mana yang dia katakan tadi, yang datang berbau tanah, yang dalam sampai cahaya, yang sampai bercahaya tu. Kerana apa? Dia telah tahu asal muasal diri dia. Tanah yang macam mana yang dia tahu. Bukan tanah yang dia pijak ni, bukan yang tanah yang kita jadi tanah taik kucing anjing ni, sebagaimana yang dia tahu. Sebenarnya tanah tu kita nak kena kenal, sebab benda ni kena berguru baru kita akan tahu. Semua orang boleh kata kita ni asal daripada tanah, tapi tanah yang mana? Di sini yang kita nak kena faham, kita kena tegaskan diri kita, asal muasal diri kita. Kita ni pada yang mana? Sebab kita nyata di sini pun kita boleh tahu kita ni daripada Allah Ta'ala. Tetapi bagaimana untuk kita faham sebenarnya yang kita daripada Allah Ta'ala? Dekat situ yang kita nak kena tahu. Lepas dia dah katakan diri ni macam mana, asal muasal, yang datang berbau tanah, yang sampai bercahaya, kerana dia telah melihat yang maha suci itu sendiri. Sebenarnya ayat ni cukup sempoi untuk kita kena faham sebenarnya asal muasal diri kita ni macam mana. Sebenarnya itu lirik tu yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Satu pun tak tertinggal atau diabaikan seperti keris tak bersarung. Baik, apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ni? Kali ni memang cukup sempoi. Sebenarnya apa yang kita nak kena faham, dia ada kata satu pun tak tertinggal atau diabaikan seperti keris tak bersarung. Ini nak cukup nak memberitahu pada kita. Kita ambil dalam pemahaman kita dan dari segi keris. Sebenarnya dia nak beritahu pada kita, sebenarnya bila kamu telah mengenal akan diri kamu, satu pun tidak ada tertinggal. Bila kamu telah kenal akan diri kamu, kerana apa? Dia telah mengesakan. Kerana mengesakan itu macam mana semuanya. Bila seseorang itu telah mengesakan sebenar-benarnya, dia dah tahu esa tu macam mana, tidak ada nak mengesakan lagi, kerana dia telah mengenal hakikat diri dia sebenarnya sendiri, kerana dia telah ma'rifatullah di situ. Jadi di sini sebenarnya kita nak kena faham. Dekat situ apa yang kamu nak faham sebenarnya. Sebagai contohlah, kita ambil satu benda, keris. Macam keris yang kita tahu, dia ada buat macam panjang dia. Ni contohlah, ni keris. Dia punya ni semua. Lepas tu dia ada dia punya apa? Tambung. Tambung dia kat sini. Kat sini yang kita nak kena faham. Sebenarnya apa yang dia nak beritahu pada kita keris, macam mana yang dia katakan keris tak ada sarung. Dekat sini yang kita nak kena tahu betul-betul. Yang dia katakan keris ni mana? Yang sebenarnya yang dia katakan keris. Yang mana yang dikatakan keris? Macam kita sekarang, kita pegang keris, bila kita cabut pun kita tak keris, bila kita satukan pun keris, bila kita tarik pun dia tetap keris, dan kita satu pun dia keris. Bila macam tu, dan dia ada katakan tadi, satu pun tak tertinggal atau diabaikan seperti keris tak bersarung. Bila kamu telah tahu macam mana pun keris tu, dia tidak akan bercerai. Kerana apa? Kamu cabut pun keris, kamu bokak pun keris. Tetapi yang mana yang dia katakan keris? Kat sini yang kita nak kena faham. Kerana apa? Ia tidak bercerai. Macam mana kalau kita dah belajar dari segi ketuhanan, dia ada kata kat situ zat, sifat, asma, fa'al. Dia tidak bercerai. Macam tu juga keris. Simbolik benda ini dia nak beritahu kepada kita. Keris ni macam mana? Bila kamu telah mengenal akan diri kamu, keris ni macam mana? Dia ada bilah-bilah dia. Banyak di situ. Bilah dia macam mana? Bila kamu dah faham keris ni macam mana, dia akan memberitahu pada kita. Dan keris ni pun dia banyak macam-macam. Ada yang katakan keris lurus, keris belok, keris sempena, keris taman sari, keris cerita si rantai. Dekat sini dia beritahu lurus, belok, sempena, tambang sari, cerita, rantai. Dia ada kat situ sebenarnya yang dia nak beritahu kepada kita. Tapi di sini yang kita nak kena faham, macam keris lurus, dia lurus, memang dia lurus lah. Macam mana kita tahu? Patut ada keris yang belok, dia macam yang kita tahulah. Keris belok ni dia ganjil, iaitu dia ada 3, 5, 7, 9, 11, 13. Lepas tu keris sempena dia ada keris pula, dia macam keris dia 3, 5, 7. Dia ada lock dia 3, 5, 7. Lepas tu ada kata pula keris tambang sari, lock dia 13. Lepas tu ada keris cerita, iaitu 9, 11, 13, 15. Lepas tu keris rantai, keris rantai ni biasa lock dia 17 atau lebih.
Dekat situ yang kita nak kena tahu. Nak beri simbolik dia di situ. Banyak kira-kira yang kita nak kena faham. Tapi dalam diri ini dia ada katakan nak beritahu pada kita, satu pun tak tertinggal atau diabaikan seperti keris tak bersarung. Kamu dah kenal akan diri kamu, kamu dah tahu mana satu yang dikatakan keris. Kamu bokak ke, kamu satu, kamu dah tahu keris. Begitu dengan diri kamu. Apabila kamu tahu diri kamu itu macam mana, baru kamu akan faham sebenarnya kamu itu tidak pernah bercerai. Macam kita katakan tadi, mengaku syirik, bercerai syirik, bersekutu pun syirik, kerana dia laisa kamisli syai'un. Begitu juga dengan keris. Sebab itu orang Melayu dulu buat keris ini untuk melambangkan, untuk mengingati akan diri dia sendiri, kerana dia telah tahu yang sebenar-benar dia macam mana. Jadi di situ yang kita nak kena faham. Macam mana yang kita kena tahu, macam dia ada kata keris, keris ni dia ada alur dia, mutiara dia, macam tu. Macam kalau kita tengok keris ni, dia ada bentuk dia, macam lurus, belok. Sebab apa? Dia macam belok ni, dia bentuk dia seperti muara sungai. Macam mana kita tahu. Lepas tu dia ada lurus macam apa. Dia lepas tu keris lurus ni dia ada maksud dia. Maksud dia macam mana? Macam keris ni dia ada lambangkan macam naga, patut ular gergasi. Naga ni pun ada 3 peringkat. Naga napa, naga lata, naga renang. Biasa keris ni kalau kita nak kena tahu, dia ada macam lurus ni apa maksud dia. Lurus ni, keris yang lurus ni dia ada maksud mengasingkan diri, memohon kepada Yang Maha Esa akan hajat sesuatu. Itu yang jenis yang lurus. Patutnya jenis yang macam keris yang belok ni dia ada maksud yang macam seperti gerakan naga. Naga lata ni dia macam renang. Dia naga lata ni dia seperti udara. Macam naga renang ni di dalam air. Macam tu yang kita nak kena faham. Macam naga apa ni lagi yang lurus ni, dia ada maksud dia. Maksud dia apa? Memikirkan matlamat. Macam naga lata ni, keris yang belok ni, yang di darat ni, dia ada maksud mulaan sesuatu itu menjadi sabar. Kita nak buat sesuatu tu mesti kena dengan sabar. Dia ada teliti dia, dia kena cekap. Peringkat kedua ni dia panggil strategi. Strategi yang teramat teratur. Lepas tu kita nak kena tahu pula macam naga renang ni dia apa pula, sesuatu yang dia macam matlamat telah mencapai. Kerana dia telah mencapai. Mencapai akan itu sendiri. Jadi kita nak kena tahu dia mencapai apa benda. Dia dah tahu mencapai itu, dia akan tahu semua benda, peringkat-peringkat. Bila dia dah tahu, benda itu akan menjadi mudah. Bak kata pepatah Melayu, alah biasa tegal biasa. Dekat sini yang kita nak kena faham. Macam keris ni dia ada kiasan dia juga. Dia seperti Adam dengan Hawa. Dia kias saling lengkap satu sama lain. Dia tidak pernah berubah, tidak pernah berjauh. Dia seperti Adam dengan Hawa. Seperti mana yang kita kena tahu. Macam Adam dengan Hawa ni dia ada mengatakan pula macam mana dia ada kata pula seperti Adam dengan Hawa. Macam mana yang kita tahu dia punya kiasan-kiasan dia. Dia macam setiap keris ni dia ada falsafah dia sendiri. Contohnya macam kita tengok katakan seperti yang macam kita tahu, dia seperti ganja bilah, lepas tu dengan puting. Kat sini yang kita nak kena faham. Ganja ni ibaratnya dalam bentuk, kalau kita tengok betul-betul bentuk ganja ni apa. Kalau kita renung betul, bentuk dia ada seperti cicak. Lepas tu bilah, lepas tu puting. Dekat sini yang kita kena faham. Macam keris pun dia ada mengatakan, macam keris dia ada kiasan dia. Macam puting, apa kiasan dia? Dia ada nama-nama dia seperti lingga atau linggam. Kat sini maksud dia apa? Satu petanda. Bila kita dah faham betul-betul apa yang dia katakan, makna lingga ni sesuatu yang tercantum dengan objek, iaitu pembuktian. Dia mesti kena ada bukti. Macam kita belajar ketuhanan pun dia ada bukti. Sebab tu keris ni pun memberi pengajaran dan memberi kita punya penghayatan akan sesuatu itu. Kerana Tuhan itu menciptakan sesuatu itu tidak pernah sia-sia. Dekat situ yang kita nak kena faham. Lepas tu dia ada kata pula macam tanpa lingga tiadalah kelakian. Kerana apa? Lingga ni adalah sesuatu benda yang alat sulit jantan, iaitu yang kita kena faham, alat kemaluan lelaki itu. Lepas tu baca puting ni pula dia ada bagi tahu macam ganja bermaksud kejadian. Macam puting ni dia ada bagi tahu pada kita bermaksud kejadian, tempat menzahirkan ke rahim ibu. Senang kata perjalanan suci. Apa simbolik ganja? Iaitu cicak tu tadi. Kalau kita betul-betul renung betul-betul, dia berupa cicak sebenarnya. Macam kita katakan tadi, apa maksud dia? Macam cicak ni dalam keris ni dia bermaksud keturunan. Selain tu dia bermaksud apa? Berjaga-jaga kerana tipu muslihat. Cicak ni biasa kalau dia nak menipu, banyak tipu muslihat dia. Macam kita nak kena jaga seperti ekor dia. Dia banyak gugurkan ekor dia untuk dia buat muslihat. Kat situ yang kita nak kena faham. Lepas tu dia nak kena tahu, bila kita faham betul-betul muslihat cicak ni macam mana, begitu juga dengan diri kita. Diri kita ni pun kita kena berjaga-jaga, kerana dalam diri kita ni ada musuh
yang tersembunyi, iaitu kita pun kena jaga-jaga. Diri kita ni adalah musuh, diri kita ni adalah kekasih. Macam tu yang kita nak kena faham. Simbolik dia nak bagi tahu kepada kita. Dekat sini dia pun ada mengatakan juga, dalam keris ni dia ada zahir, dia ada batin. Tanpa kulit ke mana isi dia. Kat sini yang kita nak kena faham. Sebenarnya betul-betul kita nak kena faham. Sebagai contoh, kita tengok keris Hulu Tanjung. Kalau kita tengok betul-betul, dia punya ukir dia dengan seni dia sangat halus. Kalau kita renung betul-betul, keris Hulu Tanjung ni dia macam mana? Dia bentuk seperti watak wayang kulit. Dia berada pada zaman Sivajaya dan Majapahit. Kat situ kita faham, oh rupanya keris Tanjung ni dia ada pada zaman Sivajaya dan Majapahit. Dekat situ kita nak kena tahu, bila kita tengok betul-betul wajah dia kan, ada bulat, mata tersibur, gigi dan siung, lepas tu ada bulu serta janggut. Dekat situ dia ada sikit-sikit di situ. Lepas tu keris Hulu Tanjung ni ada diperbuat daripada gading lama ditata suasa. Lepas tu keris Tanjung ni dia ada masuk juga macam keris Tanjung kemuning hitam, ada yang dibuat daripada bahan mewah seperti emas, perak dan bahan, atau dikatakan gading gajah. Kat situ dia banyak benda seni-seni dia di situ. Rupa keris ni dia banyak, macam keris Tanjung ni macam mana, keris ni macam mana, di situ. Macam keris Tanjung ni dia ada dalam kata-kata dia ada kata, keris Tanjung ke lembah lepas, jatuh di kali kaki tak luka, peluk cium bertukar nafas, jatuh di hati tak pernah lupa. Macam tu macam keris Tanjung ni. Kalau kita tengok betul-betul rupa dia punya kesenian tu di situ nak melambangkan kepada kita sebenarnya macam mana. Kalaulah kita faham betul-betul, sebenarnya keris ni beritahu pada kita, dia tersangat kesan. Memang tersangat kesan kepada kita. Dia nak beri kesan kepada kita sebenarnya diri itu sendiri. Macam kita katakan tadi, lirik dia kata satu-satu pun tak terpisah, atau diabaikan seperti keris tak bersarung. Sebenarnya dia nak beritahu kepada kita macam mana keris ni, macam mana diri. Sebab dia tak pernah terpisah. Itu macam tu kat diri kita. Kamu pisah macam mana pun dia tetap. Sebabnya kiasan dia terlalu besar. Bila kita halus lagi, memang betul sampai ke tauhid, memang betul-betul sampai ketuhanan. Memang cukup-cukup. Ini yang kita katakan dalam alam Melayu. Bila kita tahu alam Melayu ni sebenarnya cukup besar memberikan kita punya pemahaman. Sebelum ni kita tidak pernah nak untuk memahami. Sebelum ni kita memahami macam mana yang kita selalu belajar, selalu kita tahu Arab saja. Sebenarnya Tuhan itu bukan duduk pada di Arab saja. Tuhan itu dia meliputi sekian alam, tidak kira. Sebenarnya ini kiasan. Sebab tu dia mengatakan tadi, dia menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia. Beruntung sesiapa yang dapat melihat akan sesuatu itu dengan pengajaran, dengan ini penglihatan kamu teramat tajam. Dia nak beritahu pada kita di situ. Bukannya di situ saja, dia banyak benda untuk kita faham. Dia beri pengajaran pada kita, mengajar pada kita macam mana untuk kita faham. Sebenarnya dia nak beritahu pada kita untuk kita faham akan sesuatu itu, akan hakikat diri itu sendiri. Kalau kita faham betul-betul lah macam mana keris ni, dia ada permukaan dia, pendokok. Pendokok ni macam kita mana tahu, kalau kita renung betul-betul, pendokok ni berupa apa? Dia macam seperti bunga, iaitu bunga teratai yang sudah kembang. Bunga teratai ni, apa maksud simbolik bunga teratai ni pula dengan keris? Simbolik dia nak beritahu macam bunga teratai ni di tengah-tengah, dia nak beritahu pada kita iaitu membersihkan jiwa. Nampak di situ, dia tak lari di situ, nak beritahu pada kita membersihkan. Macam tu dia kata, biasa bunga teratai ni dia permukaan dia, air dia yang berkelodak. Dia memang berkelodak di situ. Bila dia dah tahu di situ dia membesar. Inilah selalunya orang Melayu mengingatkan diri dia untuk membersihkan diri, seperti keris melambangkan ingat diri kita, simbolik menuju ke diri. Kat situ yang kita nak kena faham. Sebenarnya di situ kalau kita tengok betul-betul kan permukaan dia, mendokok tu, bentuk dia tu di situ. Dia ukir-ukir untuk teratai, untuk yang kita pegang, untuk membersihkan diri kita. Sebenarnya macam mana? Kalau kita faham macam mana biasa keris dia nak cuci kan setahun sekali, bagi mata dia tajam, biasa dia buat awal Muharram untuk mengingat. Sebenarnya tidak ada apa pun di situ, tidak ada unsur syirik. Dekat situ yang kita nak kena faham. Dia nak beritahu pada kita, biasa kita pelupa, baik kita buat biasa, senang kata awal Muharram kerana setiap masuk bulan baru, dia ada satu petanda. Kalau kamu boleh buat awal untuk tengah-tengah waktu pun tak ada masalah. Tetapi biasanya kita ambil waktu yang paling senang untuk diingat. Dekat situ yang kita nak kena faham. Tapi di sini yang perlu kita tahu, banyak benda sebenarnya dalam keris-keris ni. Dia banyak simbolik di situ. Ada juga dalam jata negara, jata negeri kan, lambang-lambang keris-keris Melayu di situ macam mana, seperti mana yang kita sedang tengok ini.
negeri pun dia ada beritahu setiap jatah ni ada keris-keris dia, macam mana yang kita berkongsi tadi yang kata maksud keris ni macam mana. Dekat situ yang kita nak kena faham maksud keris tu untuk dasar-dasar pembukaan yang zahir. Bila kita memperhalusi lagi keris ni macam mana, dekat situ yang kita kena faham setiap jatah dalam negeri tu pun ada jatah-jatah dia, ada keris dia, maksud dia macam mana. Dekat situ yang kita nak kena faham. Okey, cuba kalau kita faham betul pula makna Melayu. Maksud Melayu ni apa? Maksud Melayu ni yang dikatakan adalah tunduk. Tunduk apa? Bukan maksud Melayu ni tunduk tu lembut. Bukan maksudnya lembut tu berarti dia lemah. Maksud lemah tu sebenarnya, lawan lemah tu adalah kasar. Orang Melayu ni biasanya dia tidak pernah berkasar, tetapi orang Melayu ni dia lebih kepada sopan dan santun, beradab tinggi dan berbahasa tinggi. Orang Melayu ni biasa mengalah sesama sendiri. Tidak ada sesiapa yang pun yang boleh buat orang Melayu marah. Tetapi kalau buat orang Melayu marah, bunjul lalu menginta patah. Kat situ kita nak kena tahu, jangan main-main dengan Melayu. Sempit kat orang Melayu, maka kamu akan tahu siapa situ Melayu sebenarnya. Okey, kat sini kita tengok pula macam Tunku Abdul Rahman, dia ada angkat keris. Dia angkat keris. Kalau kita faham betul-betul apa dia yang dia katakan maksud mengangkat keris. Yang dia angkat keris tu adalah angkat keris Bugis. Ketika itu pada tahun 1958 di dataran Pahlawan. Maksud beliau mengangkat keris itu ke udara itu nak bagi tahu seorang pemimpin, ketua yang tidak berselindung dan ingin memberitahu untuk mencapai matlamat. Dia nak beritahu untuk mencapai matlamat, dia nak bagi tahu tak kena erti kepayahan, tak pernah erti penat jerih semua di situ. Mengangkat keris ke udara itu dia pun bermaksud untuk memberitahu kejayaan dan naikkan semangat. Sebenarnya kita nak kena faham dekat situ sebenarnya. Kalaulah kita faham betul-betul, sebenarnya nak beritahu pada itu setiap keris tu dia ada semangat dia tersendiri. Memang cukup kalau orang faham betul-betul keris ni memberitahukan kita pada semangat untuk orang yang betul-betul kenal diri, dia sungguh beradab pada di situ. Walaupun dia tahu ketuhanan tu macam mana pun, dia penuh dengan beradab. Orang yang betul-betul beradab ni dia tahu ketuhanan. Ketuhanan ni juga bila dia tahu ketuhanan, dia penuh beradab. Dekat sini yang kita nak kena faham. Dekat situ dia beritahu pada kita keris ini macam mana sekalipun, nak beritahu kita apa benda-benda dia tidak ada terkecuali. Kalau kita tengok apa benda ni semua ada pada diri kita sendiri. Simbolik dia di situ. Ini mata, ini apa, dia semua ada di situ. Macam mana yang kita katakan tadi, yang Adam dengan Hawa tidak pernah terpisah. Cuba kita perhalusikan lagi benda-benda tu. Ini yang dia katakan jasad, ini yang dia katakan apa, yang batin, ini yang dia katakan zahir, yang batin, dia tidak pernah terpisah. Jadi di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Okey, kalaulah kita faham macam mana kita katakan tadi Melayu, Melayu ni macam mana yang dia bermaksud berlemah lembut, budi pekerti yang tersangat tinggi. Tetapi macam kita sekarang ni, kita berada di Malaysia. Macam mana kita tahu macam Malaysia kan? Kalau kita ambil Malaysia, macam kita tahu Malaysia ni apa benda, semua apa benda. Tapi kalau kita tengok betul-betul lah, kalau dari segi ejaan Malaysia, macam mana kita tahu huruf Malaysia ni dari segi Jawi, macam mana, contoh macam ni, lepas tu sin, lam, ya, lepas tu kita akan tahu ini yang dikatakan Malaysia. Tetapi bila kita faham betul-betul, renung betul-betul yang dikatakan Malaysia ni macam mana, cuba kamu faham Malaysia dan huruf Jawi, bila kamu terbalikkan, dia akan jadi apa di situ? Dia akan jadi apa di sini? Bila kita tahu ni huruf ya, ni huruf sin, ni huruf lam, ni huruf mim. Jadi kat di sini dia panggil Islam. Huruf Malaysia tu bila kamu terbalikkan terjawi, Jawi kamu terbalikkan, nampak Islam. Nampak betapa simboliknya di situ sebenarnya beritahu jati diri itu. Macam mana yang kita tahu kalau huruf Malaysia ni macam ni, kalau kita buat tulisan Jawi, lepas tu dengan kita akan nampak bila terbalikkan dia akan jadi Islam. Nampak simboliknya besar di situ. Kalau kita faham betul-betul, dia beritahu sebenarnya diri kita ni tak pernah terpisah dengan Islam. Bila orang faham Islam ni macam mana, dia akan tahu Islam itu bukan duduk pada kamu mengucap ke apa. Itu hanya untuk permulaan, untuk kamu belajar. Mengucap itu untuk lafaz, semua orang boleh lafaz. Tapi adakah orang lafaz itu dia memahami apa yang dia lafaz? Sebenarnya yang kita nak kena faham, orang yang lafaz ni macam mana dan orang memahami itu macam mana. Orang yang memahami ni, dia tidak banyak cakap. Kerana apa? Dia dah tahu yang sebenar-benarnya. Tetapi kalau dia cakap, cukup berbisa, lebih bisa ular tu sendiri. Tetapi
apa yang dia nak kata, yang lafaz ni cakap pom-pom, tapi tak tahu apa yang dia lafaz pun tak ada guna, seperti burung yang pandai berkata-kata saja. Tetapi apabila yang kita tahu sebenarnya sinonim, dia nak beritahu yang pemahaman di situ. Islam itu macam mana? Sebenarnya Islam tu, Malaysia ni bila diterbalikkan urut jawi dia akan jadi Islam. Sebab apa? Kita nak kena faham. Dekat sini dia nak beritahu kepada kita, dia beritahu kepada sebenarnya diri kita ni ada Islam. Diri Islam itu sebenarnya pada di mana? Bila kamu belajar ketuhanan, kamu akan tahu diri Islam itu berada di mana, bukan pada lafaz. Islam itu berada di mana sebenarnya. Kita nak kena tahu, kita ni nak bawa agama Islam ke nak bawa Islam? Agama Islam lain, Islam itu lain. Kat situ kita kena faham betul-betul macam mana yang dia ada katakan hablum minallah, hablum minannas. Faham betul-betul, walaupun perhubungan, tapi perhubungan kamu dengan akan diri kamu itu macam mana sendiri. Bila kamu faham betul-betul ni apa maksud dia, memang cukup besar sebenarnya. Memang cukup besar. Kita nak kena faham bahawa kita tahu sebenarnya orang-orang yang Melayu dulu dia bawa cukup tauhid cukup besar sebenarnya. Dekat situ sebenarnya kita nak kena faham. Kita tengok lirik yang seterusnya. Barang berharga, usang ditelan usia, langsung tak berguna. Kalau dulu hiasan ia ditayang-tayang, kini hanya tersimpan. Okey, sebenarnya apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Dia macam dia ada kata, barang berharga, usang ditelan usia, langsunglah tidak berguna. Kalau dulu hiasan, kini ditayang-tayang, hanya tersimpan. Sebenarnya yang kita nak kena faham macam mana? Apa yang dikatakan yang macam dia ada kata barang berharga. Apa yang dikatakan barang berharga di sini? Sebagai contoh, kalau kita tengok keris, contohnya kita ambil sebagai satu basic, kita kata macam contoh macam kita katakan keris. Macam kita katakan keris, dia ada katakan pula macam ni, dia buat bentuk contoh lah benda ni. Contoh macam ni, dia ada kata apa? Ini macam kita panggil sampir. Okey, ni sampir. Lepas tu kat sini batang serunai. Batang serunai, dekat sini dia punya apa, buntut dia. Okey, ini yang di luar. Tetapi bila yang dia katakan di dalam dia punya tu pula, macam dia kata dia punya dalam ni, macam dia ada kata banyak contoh macam ni contohlah keris dia punya ni lah. Okey, dekat sini orang panggil apa, lok dia, yang panjang ni dia panggil apa, bilah keris. Ni dia panggil bilah keris, yang ujung ni dia panggil mata. Okey, di sini yang kita nak kena faham, bila kita faham betul-betul kan, macam dia kata barang berharga, usah ditelan usia. Memang dah ditelan usia benda ni. Sebab apa? Kita tidak memahami. Sebenarnya yang kita nak kena faham betul-betul, yang dikatakan telan usia ni, yang kita nak kena faham langsung tidak diguna. Sebab apa? Kita tidak faham. Sebenarnya simbolik ni nak bagi tahu pada diri kita sendiri. Kerana dalam diri kita ini sendiri telah ditelan usia, kerana kita tidak memahami akan diri kita sendiri. Sebab apa? Dalam diri kita ni kita tak pernah usia. Hanya kita tayang diri kita, tapi kita tak kenal diri kita. Macam tu juga yang katakan keris. Kita selalu tayangkan keris, tapi adakah kita kenal apa itu keris? Jadi di sini yang dia nak bagi tahu pada kita, sebenarnya jangan kamu tayangkan. Bila kamu tayangkan, kamu tidak kenal, kamu akan jadi rugi dan sia-sia. Begitu kat diri kamu, kamu selalu tayangkan diri kamu, tetapi kamu tidak kenal siapa akan diri kamu. Macam tu juga sebenarnya nak beritahu pada kita, keris ni dia nak beritahu sampai ni macam ni. Kalau faham betul-betul sampai ni huruf apa sebenarnya, tengok betul-betul huruf apa. Faham, bila faham betul, nampak huruf dekat sini, kita akan nampak huruf ba. Dia huruf ba. Macam dia ada katakan di sini, kita akan nampak huruf ba. Macam ni, yang dia punya keris ni, lok dia, batang bilah dia, batang besi ni, batu mata, bila disatukan kita akan nampak huruf alif. Di sini huruf alif. Dekat sini yang kita nak kena faham, bila kamu tahu keris ni semua macam mana, alif dengan ba. Apa yang dikatakan huruf alif dengan huruf ba? Dekat sini yang kita nak kena faham. Bila kita tahu yang ditayang-tayangkan, bila satu alif dengan ba ni apa, bila dia telah disatukan, bila dia telah disatukan alif dengan ba ni macam mana, dia akan nampaklah sebenarnya apa yang dikatakan kebenaran di situ. Sebenarnya simbolik keris ni nak bagi tahu hakikat alif ni apa, ba ni apa. Memang cukup, ketuhanan ni memang cukup jelas di situ. Sebab tu dia ada kata barang berharga,
usang dia telat usia, langsung tidak berguna. Kenapa kita tidak faham? Sebab tu dah dikatakan, kalau dulu hiasan ia ditayang-tayang, kini hanya tersimpan. Sebab apa? Kita tak tahu apa benda yang kita buat dan tak tahu apa benda kita tahu. Bila kita dah faham benda tu, hendaklah kamu tahu simpan untuk rahsiakan diri kamu itu sendiri. Bila kamu telah mengenali sebenar-benarnya di situ, baru kamu akan tahu ia tidak perlu ditayang. Dia akan ditayang-tayang bila orang yang melihat itu, bila orang yang telah mengenali akan diri dia, tak perlu bercakap kerana dia nampak dia cukup faham. Orang yang betul-betul faham tak perlu cakap. Senyum, tengok, lafaz, sudah. Senyum dengan kening ke, dengan mata kenyek sikit, dia akan boleh faham sendiri apa yang dia katakan, maksud-maksud benda-benda di sini. Dekat sini yang perlu kita tangkap betul-betul. Sebenarnya cukup simbolik keris ni dalam diri kita, dan diri kita ni ada apa semua-semua. Macam kita belajar ilmu ketahuan, diri kita ni ada alif, ada ba, ada ta, ada sa, macam-macam di situ. Tapi yang keris ni nak beritahu lambang dia di situ. Dekat situ yang kita nak kena faham. Bila kita dah tahu dia tidak ada tayang-tayang, tersimpan-simpan, sekarang dia cukup jelas. Bila kita telah tahu benda-benda ni semua, dia akan dah faham. Walaupun tidak ada keris di sini, dia dah tahu di mana ba dengan mana alif dan di mana kan keris. Kerana apa? Dia tidak pernah bercerai. Kerana orang Melayu dulu kalau macam mana pun dia akan ada keris di tulang rusuk kiri dia, di pinggang dia. Kerana apa? Apa simbolik dia di sini pula? Kat situ yang kita kena tahu dan kita kena belajar, bahawa kita akan faham jagaan dia di sebenarnya macam mana. Sebenarnya itu lirik yang tu yang kita nak kena faham sebenarnya. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Kain berlipat bukan lagi azimat, tapi karatnya kian tebal menebal. Okey, apa yang kita nak ambil kefahaman di sini? Macam dia ada kata, dalam kain berlipat bukan lagi azimat, tapi karatnya kian tebal menebal. Sebenarnya nak cerita di sini, kita nak beri faham pada sini, sebenarnya dia nak beritahu kepada kita diri kita itu sendiri. Kalau kita tak faham diri kita, walaupun tebal menebal macam mana pun, dia bukan lagi azimat. Sebab apa? Kita tak kenal. Bila kamu mengenal akan diri kamu, dia tidak ada apa lagi. Begitu dengan keris. Macam keris dia ada kata pelak, dan lirik dia ada katakan tadi, tapi karatnya kian tebal menebal. Kalau kamu tidak akan tahu akan diri kamu itu macam mana, tak ada apalah sebenarnya. Bila kamu kenal diri kamu ini macam mana, berguna. Sebab tu kalau kita kena faham, sebenarnya orang yang dapat kenal diri dia memang cukup beruntung. Bila orang yang tak kenal diri dia akan rasa hampa belaka, dia akan rasa bosan. Kerana apa? Dia tidak memahami apa yang dia katakan hidup. Bila seseorang itu tidak dapat memahami apa itu hidup, dia akan rasa bosan, dia akan rasa kosong. Bila seseorang itu dapat mengenali akan erti hidup, dia akan jumpa kehidupan. Bila dia dapat tahu, faham maksud hidup tu, dia akan tahu kehidupan. Dia tidak akan rasa bosan, tidak akan rasa, dia akan rasa seronok, dan dia akan rasa penuh kenikmatan itu sendiri, iaitu dia akan rasa penuh cinta dalam diri kita ni. Kalau kita tidak ada cinta dalam diri kita, kita tak pernah bersangka baik dengan diri kita, tidak ada apa. Bila seseorang itu bosan, dia tidak ada rasa apa, kerana dia tidak pernah kenal erti hidup, dia tidak jumpa kehidupan, dan dia tidak pernah bersangka pada diri dia sendiri. Sebab tu yang kita nak kena faham macam tu. Dan diri dia kata, dalam kain berlipat bukan lagi azimat, tapi karatnya kian tebal menebal. Sebab apa? Dia nak bagi tahu, walaupun orang yang telah mengenali akan diri dia, walaupun karat macam mana pun, dia tahu sebenarnya benda tu, dia nak tahu sucikan dia macam mana, dia nak cantik kan macam mana, dia nak tahu tebal dia tu macam mana. Kalau orang yang telah mengenali akan diri dia sendiri sekalipun, dia tidak ada lagi apa-apa benda, semua benda. Tetapi bila orang telah mengenal diri dia, dia tidak ada karat, tidak ada tebal-tebal menebal di situ, dia terlalu halus. Bila orang tidak mengenal akan diri dia, memang di situ dia akan rasa susah, dia akan rasa karat mengarat, kian lagi tebal menebal. Dia tidak ada apa, dia tidak akan tahu azimat akan diri dia sendiri. Macam kain, bila kita lipat sekalipun, bila telah lipat tak berguna, macam tu saja, berabuk apa semua di situ. Tetapi bila kamu guna, kamu akan tahu benda tu dia punya kenikmatan. Memakai kain tu macam mana, kamu akan rasa dia punya macam mana, dia punya kesenian tu macam mana. Seni tu sangat halus. Jadi begitu juga dengan diri kita. Bila kamu telah memahami akan diri kamu, kamu kenal erti hidup, kamu jumpa kehidupan, kamu bersangka dengan diri kamu, kamu takkan bosan. Dekat situ yang kita nak kena faham sebenarnya diri kita ni macam mana. Bila dia memberitahu pada diri kita, beritahu dalam diri kita ni macam mana, kerana diri kita, dia tidak akan rasa bosan, dia tidak akan macam mana. Dan diri dia ada kata, dalam kain berlipat bukan lagi azimat, tapi karatnya kian tebal menebal. Sebab apa? Dia, orang yang tak kenal diri seperti itu, dia akan rasa seperti itu. Bila orang yang telah mengenali akan diri dia, dia akan rasa sungguh keasyikan,
Orang yang betul-betul jalan diri ni, dia akan jumpa bermacam-macam. Dia tidak akan bosan. Diri kamu itu seperti lilin, sentiasa meroka laluan mencari jati diri kamu sendiri, iaitu kamu akan jumpa kehidupan kamu sendiri. Dekat sini yang kita nak kena faham. Itu saja bedah lirik Chris Tak Ada Sarung. Dalam lirik ni kita nak kena faham macam mana arwah lolok sampaikan pada kita macam mana untuk kita faham. Dan lirik ni nak beritahu pada diri kita, sebenarnya keris ni simbolik pada diri. Macam mana yang kita katakan rumah itu tadi, lepas tu tempayan, semua benda tu keris ni sebenarnya diri kita ni. Orang Melayu dulu cukup simbolik nak memberitahu kepada kita macam mana benda-benda ni semua. Semuanya di situ nak beritahu, semuanya ada pada diri kita. Cuma kita tak faham. Bila kita tak faham, kita akan menghukum benda tu. Kita belajar hukum, tetapi jangan jadi jahil menghukum. Dekat situ yang kita nak kena faham. Bila kamu tahu benda tu, tahu diri kamu macam mana, rupanya simbolik tu teramat luas. Simbolik macam mana pun, simbolik yang diberi kat ilham tu pun daripada Allah Ta'ala juga. Yang nak memberi faham itu pun pada Allah Ta'ala juga. Macam mana yang kamu faham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Daripada Allah kamu datang, daripada Allah kamu kembali. Yang memberi faham itu pun Allah, yang nak faham itu pun Allah Ta'ala, bukan kamu. Di situ yang kita nak kena faham simbolik benda tu. Tu orang Melayu dulu buat macam ni, macam tu, macam ni, nak beri faham pada kita. Kiasan, bila kita tak faham benda tu, kita akan menghukum dan kita akan kata mitos syirik. Tapi bila kita faham benda tu di situ, bukannya nak ketuhanan itu, Tuhan itu dia tidak bertempat. Tuhan itu bukan berada di Arab saja. Tuhan itu dia meliputi, dia tidak bertempat. Jadi kamu itu belajar macam mana pun budaya kamu ke, kamu faham kamu punya resam manis, kamu punya adab beradab resam macam mana pun, itu semua daripada ketuhanan yang memberi ilham. Itu pun Tuhan kamu itu juga. Bila kamu faham betul-betul macam mana dalam diri kamu itu, kerana apa dia tetap ada kalbu, kerana Tuhan itu maha mengetahui yang gaib pun, yang halus ke, yang nyata ke, yang terangnya, yang tersembunyi, kerana dia tetap meliputi. Jadi di situ yang kita nak kena faham. Sebenarnya lirik tu yang nak sampaikan pada kita, supaya kita tahu kita ini kena jadi bangsa yang seorang manusia itu yang penuh tauhid, yang betul-betul bertauhid, bukan tahu semata-mata. Baik, itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Salamun kalami Rabbi Rahim. Demi Allah aku bersumpah, bumi dan tumbuh-tumbuhan menjadi saksi. Setitik darahmu gugur ke bumi abang tua. Akan kubasahkan bumi Melaka ini